kasih ucapkan kepada Miss Siti Nasuha. Saya Antania Elis binti Kion merupakan antara salah seorang ahli kumpulan E4 dan di mana rakan saya yang lain ialah Vivian merupakan ketua kumpulan, Nirwenya, Haflazi, Nur Arisha Nasuha dan Siti Aisyah. Tajuk kumpulan kami ialah konsep etika terhadap alam sekitar menurut pelbagai peradaban dan isu-isu yang berkaitan dengannya. Untuk pengenalan, apa itu alam sekitar? Alam sekitar ialah segala benda hidup atau yang bukan hidup yang wujud di permukaan bumi ini secara fizikal atau sebahagian daripadanya. Fenomena fizikal sama ada biotik atau abiotik yang melingkungi suatu organisma. Fenomena yang berkait dengan iklim dan cuaca merupakan antara salah satu fenomena fizikal. Konsep etika dan peradaban penting terhadap alam sekitar maupun dari era pra-kolonial sehingga ke pasca-kolonial. Hal ini dapat meningkatkan penghayatan etika dan peradaban ke arah pemantapan kesepaduan nasional dan rakyat. Hal ini dapat menzahirkan perilaku tanggungjawab sosial dan digerakkan pada peringkat individu, keluarga, komuniti, masyarakat dan negara. Untuk latar belakang kajian, tujuannya adalah untuk memperkenalkan lebih lagi mengenai isu alam sekitar menurut etika terhadap pelbagai peradaban. Mengurangkan isu-isu alam sekitar yang semakin berleluasa di tempat kita. Hal ini supaya dapat mengetahui lebih mendalam tentang etika dan peradaban terhadap alam sekitar. Sebagai contoh, bencana alam yang sering melanda di negara kita ialah bencana banjir. Bencana banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Banjir sungai. Ia berlaku sekiranya aliran melebihi kapasiti saluran air terutamanya di kelokan sungai. Antara kesan yang akan terjadi pada kita ialah populasi penduduk akan kurang, flora dan fauna musnah. Kita sebagai rakyat dan penduduk yang mempunyai etika dan peradaban terhadap alam sekitar perlulah memainkan peranan yang penting bagi menangani segala permasalahan yang berlaku. Kepentingan kajian ini ialah yang pertama untuk memperkenalkan tentang konsep etika daripada peradaban yang pelbagai di negara kita terhadap alam sekitar. Menambahkan dokumentasi tentang isu-isu alam sekitar yang sering berlaku di negara kita. Seterusnya, untuk memperkasakan konsep etika alam sekitar terhadap pelbagai peradaban yang ada di tempat kita. Dan yang terakhir ialah suatu alat untuk membina pengetahuan mengenai pentingnya alam sekitar terhadap kehidupan seharian kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hafiazi binti Uti Johan. Hari ini saya ingin membentangkan tentang konsep etika terhadap alam sekitar menurut dari segi pandangan Islam. Seperti yang kita ketahui, banyak cabang-cabang pandangan dari segi agama-agama, seperti salah satunya agama Islam. Okey, menurut konsep Islam dari segi akidah, antaranya ialah kepentingan penjagaan alam sekitar ialah kerana kepercayaan kepada Allah merupakan terus kepada ajaran Islam yang menjadi dasar kepada seluruh tindak tanduk manusia dalam urusan kehidupan seharian. Seterusnya, kesan dan akibat dari perbuatan balasan bagi orang yang menyombongkan diri serta balasan bagi orang yang membuat kerosakan. Sebagai contoh, terdapat banyak dalil Al-Quran yang menerangkan secara jelas mengenai alam sekitar di bumi seperti perintah untuk tidak berbuat kerosakan di bumi. Dalam surah dan ayat-ayat Al-Quran, iaitu surah Al-Baqarah ayat 11, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi. Okay, seterusnya konsep menurut dari segi syariah. Okey, antaranya ialah merupakan hidup Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Pelaksanaan syariah dalam konsep penjagaan alam sekitar cukup memberi impak yang besar kerana hanya Islam yang melaksanakan lunas-lunas peraturan yang berdasarkan Islam
agar persekitaran alam sekitar dikekalkan dan boleh diguna pakai mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan bukan hanya mengikut hawa nafsu dan kehendak manusia semata-mata. Maksud alam sekitar ini merupakan salah satu kurniaan teragung Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat-umat dalam memenuhi tuntutan fitrah manusia, seperti pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan yang menghijau merupakan elemen utama dan penting bagi membekalkan sumber oksigen kepada makhluk-makhluk sekalian alam. Seterusnya, andai alam sekitar ini tidak diurus dan ditadbir dengan baik, dengan seeloknya, seperti pembalakan yang tidak diurus serta pencemaran alam sekitar yang berluasan, akan dikhawatiri yang bakal mengancam keberlangsungan kehidupan makhluk yang didiami. Seperti dalam ayat Al-Quran bahwasanya Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 3, dan dialah yang menjadikan bumi terbentang luas dan kukuh serta sungai-sungai yang mengalir, dan dari tiap-tiap jenis tumbuh-tumbuhan ia dijadikan padanya pasangan dua-dua. Ia juga melindungi siang dan malam silih berganti. Sesungguhnya semua itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir dan berbuat kebaikan. Okey, dari segi akhlak, iaitu akhlak merupakan satu fasa yang membincangkan tingkah laku dan tata cara hubungan manusia dengan alam sekitar. Seperti yang kita ketahui, konsep kerja alam sekitar perspektif Islam juga menekankan dari sudut akhlak, kerana akhlak ini memainkan peranan penting yang berkait rapat lahir dari akidah yang utuh serta pemahaman yang terperinci dalam syariah. Seterusnya, melalui akhlak kepribadian seorang Muslim dibina dengan sifat-sifat yang terpuji dalam diri setiap individu yang mampu beri kesan kepada penjagaan alam sekitar yang dikenali sebagai qanaah. Qanaah ini ialah bermaksud sikap meridai segala kurniaan Allah untuk keperluan hidup. Menurut dalam ayat Al-Quran dan surah Al-Qasas ayat 83, iaitu negeri akhirat yang telah diterangkan, nikmat-nikmatnya itu kami sediakan bagi orang-orang yang tidak bertujuan hendak mendapat pengaruh atau kelebihan di muka bumi dan tidak ingat hendak melakukan kerosakan, dan kesudahannya yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Seperti yang kita ketahui, apabila kita melakukan kebaikan terhadap alam sekitar ataupun sesama manusia, dia akan dibalas dengan kebaikan. Okey, seterusnya konsep alam sekitar menurut dari segi agama Kristian. Seperti yang kita ketahui, sama seperti menurut agama Islam juga, dia banyak berbagai cabang-cabangnya. Antaranya ialah seperti yang kita ketahui, menurut Kristian, Tuhan yang telah mencipta alam semesta ini tidak membiarkannya terabai begitu sahaja. Sebaliknya semuanya yang berlaku di dalam alam semesta ini berlaku dengan begitu terancam sehingga wujudnya keharmonian. Yang seterusnya, menurut Kristian juga, kehidupan manusia juga adalah tertakluk di bawah penguasaan Tuhan seperti mana komponen-komponen alam yang lain. Namun demikian, terdapat juga di kalangan manusia yang telah tersesat dari landasan kebenaran lalu mencetuskan gangguan keharmonian perjalanan alam sekitar. Dalam keseluruhannya ialah ciptaan Tuhan, manusia adalah merupakan pemuncak dari penciptanya. Manusia yang tersendiri berbanding dengan ciptaan Tuhan yang lain, khususnya keistimewaan yang berkait dengan intelektual. Meskipun demikian, keistimewaan yang digunakan kepada manusia itu bukanlah bermaksud kepada mereka yang diberikan keizinan untuk mendominasikan alam sekitar dengan sewenang-wenangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Muhammad. Saya ingin membentangkan bahagian konsep etika menurut perspektif agama Buddha. Alam tabi hidup walau pada pandangan manusia ia tidak bergerak. Alam tabi dikaitkan dengan kepercayaan kepada bumi dan langit sebagai ibu bapa kehidupan. Para penganut agama Buddha ini diajar supaya sentiasa peka terhadap tindakan yang dilakukan ke atasnya. Selain itu, agama Buddha mempercayai bahawa segala perubahan yang berlaku di alam tabi dipengaruhi oleh moral manusia selain daripada faktor semula jadi. Para penganut agama Buddha juga sentiasa berkelakuan baik demi mengelakkan berlakunya
perubahan di alam tabi secara besar-besaran. Mereka juga tidak boleh mengeksploitasi sumber alam sekitar secara berlebih-lebihan dan secara melampaui batas. Agama Buddha juga merupakan panduan kepada penganut mereka dan dilengkapi dengan pelbagai panduan mengenai kehidupan yang bermaruah dan berasaskan etika yang sangat sempurna. Para penganut agama Buddha juga diperlukan untuk sentiasa melakukan kebaikan kepada manusia dan juga terhadap kehidupan. Selain itu, agama Buddha juga merupakan pendorong bagi penganut mereka untuk seseorang yang mempunyai moral, akhlak dan budi pekerti yang mulia. Agama ini juga menjadikan penganutnya itu sebagai seseorang yang mempunyai budi pekerti yang lebih baik. Akhirnya ialah agama mempunyai peranan yang besar dalam memberi kesedaran terutamanya kepada mereka sendiri terhadap kepentingan alam sekitar itu sebagai seseorang yang mempunyai budi pekerti yang lebih baik. Akhirnya ialah agama mempunyai peranan yang besar dalam memberi kesedaran terutamanya kepada mereka sendiri terhadap kepentingan alam sekitar itu. Salam sejahtera. Saya adalah Nirenia Anak Manis dari Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur di UiTM Puncak Alam Selangor. Pada hari ini saya ingin membincangkan berkenaan dengan isu-isu alam sekitar. Pekerja datang daripada hasil buangan yang berpunca daripada aktiviti sosioekonomi manusia yang mempunyai sifat tidak bertanggungjawab dan masalah utama yang dihadapi oleh kebanyakan bandar di negara membangun seperti Malaysia contohnya. Hal ini kerana sisa pepercayaan dihasilkan setanding dengan bilangan penduduk yang menghuni suatu kawasan. Kadar pencernaan pepercayaan berpunca daripada segi kebudayaan. Apabila musim perayaan menjelma, pelbagai sisa makanan dan juga bungkusan dapat dilihat dengan jelas. Botol, kertas, kaca, plastik, tin dan juga bungkusan hiasan dengan kadar yang banyak dapat dilihat dalam bekas sampah dan dibuang merata-rata kawasan. Ini semua adalah sisa pepercayaan yang perlu dilupuskan. Gaya hidup normal hidup masyarakat hari ini secara umumnya kurang mesra alam dan tidak bertanggungjawab kerana banyak menghajana sisa pepercayaan. Masih ramai pengguna yang kurang peka terhadap isu pencemaran alam sekitar. Jumlah sisa pepercayaan yang terhasil dapat dikurangkan sekiranya masyarakat boleh mengubah kebiasaan dan norma hidup mereka dengan lebih peka terhadap alam sekitar dan juga mengurangkan beban ekonomi dari segi pengurusan sisa pepercayaan negara. Pertambahan penduduk yang semakin meningkat menyebabkan sukarnya untuk mengawal pembakaran sampah yang seringkali terjadi pada lokasi dan sumber pengumpulan terutama apabila terjadi penundaan proses pengangkutan. Asap yang terhasil daripada pembakaran tadi akan menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekelilingnya. Pencemaran alam sekitar berlaku berpunca daripada sikap atau tabiat manusia yang tidak bertanggungjawab. Hal ini kerana pencemaran ini tidak akan berlaku dengan sendiri sekiranya manusia lebih peka terhadap tanggungjawab dalam menjaga alam sekitar daripada punah dan musnah. Akan tetapi, manusia pada masa kini sibuk mengejar kekayaan dan juga wang ringgit demi mencapai cita-cita mereka. Sehingga mereka tidak sedar mereka telah memusnahkan alam sekitar untuk mendapatkan keuntungan. Faktor pencemaran yang disenaraikan ini bukan hanya akan memberi kesan kepada kesihatan manusia, malahan kepada ekonomi negara juga. Contohnya, arahan kepada penutupan pusat pendidikan bagi kawasan yang mempunyai bacaan IPU, jerebu yang tertinggi dan kerugian kepada sektor pelancongan serta sektor penerbangan disebabkan bilangan para pelancong yang semakin berkurangan.
Pemanasan global sudah boleh dirasakan dampaknya di seluruh dunia melalui suhu yang meningkat pada siang hari dan juga kes-kes kebakaran hutan secara sendiri yang sering kali berlaku. Pembangunan industri dan juga ekonomi telah menghasilkan pelbagai masalah alam sekitar walaupun ia menjurus kepada peningkatan tahap kehidupan dan kemewahan material penduduk di negara. Sumber alam semula jadi iaitu petroleum dan juga arang batu dijadikan sebagai bahan bakar dan penggerak jentera dan dalam perindustrian. Penggunaan sumber alam semula jadi yang tidak terkawal ini telah memberi kesan rumah hijau serta penipisan-lapisan ozon yang kian meningkat sama tahun. Isu dari permasalahan ini bertambah keruh dengan sikap manusia yang tidak prihatin dan tidak sedar akan pemeliharaan alam sekitar. Walaupun banyak aspek penekanan dan juga garis panduannya didedahkan dalam setiap aktiviti masyarakat, akan tetapi masih ada pihak yang tidak begitu mengendahkan alam sekitar kerana dianggap remeh. Padahal dunia mempunyai banyak sumber alternatif lain dan juga tetapi tidak bijak digunakan secara menyeluruh oleh manusia. Baiklah, salam sejahtera. Saya Vivian Wong dengan Katmetrik 2020-967713. Saya akan membentangkan 3 cara mengatasi masalah alam sekitar. Yang pertama, melalui akta undang-undang. Yang kedua, melalui penglibatan komuniti. Yang ketiga, melalui penglibatan individu. Baiklah, kita masuk di dalam cara mengatasi alam sekitar yang pertama, yaitu akta undang-undang. Seperti yang kita tahu, alam sekitar juga mempunyai akta undang-undang, yaitu Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Baiklah, akta ini merupakan suatu tindakan yang terkait dengan pencegahan, penghapusan, perbaikan lingkungan, dan untuk tujuan yang terkait dengan alam sekitar. Akta ini berkuat kuasa pada 15 April 1975. Fokus utama akta ini ialah pencemaran udara, air, suara, tanah, dan pengendalian limbah. Berdasarkan akta ini digubal bagi tujuan kepada setiap orang yang melakukan kesalahan di dalam mencemarkan alam sekitar akan dikenakan hukuman yang sewajarnya. Seterusnya, cara mengatasi masalah pencemaran yang kedua melalui penglibatan komuniti. Seperti yang kita tahu, komuniti merupakan kelompok yang besar untuk mengendalikan sesuatu perkara kerana adanya permufakatan antara setiap masyarakat. Dengan itu, keterlibatan komuniti yang demokratik dan sukarela menjadi dasar terbentuknya percaya diri dan akhirnya mampu berdikari. Dengan itu, tujuan penglibatan komuniti untuk semua warga sadar akan betapa pentingnya menjaga alam sekitar bagi menjamin kelestarian alam sekitar agar selalu bersih dan terjaga. Kerana kebersihan alam sekitar merupakan tanggung jawab kita bersama. Cara ketiga untuk mengatasi masalah alam sekitar melalui penglibatan individu. Baiklah, kenapa penglibatan individu dapat dikaitkan dengan pendidikan dengan alam sekitar? Karena ia melibatkan interaksi antara manusia, bagaimana manusia itu sendiri mengelola alam sekitar dan bertanggung jawab untuk menjaga demi kesejahteraan manusia sendiri. Seperti yang kita tahu, pendidikan merupakan ilmu yang kita dapat sejak dari bangku sekolah lagi. Oleh itu, pendidikan alam sekitar perlu diterapkan di dalam setiap pendidikan, baik rendah, menengah atau peringkat yang lebih tinggi, bagi meningkatkan kepekaan kebertanggungjawaban individu sendiri di dalam mengelola alam sekitar dengan kepekaan yang mereka miliki. Dengan itu, penglibatan individu dapat dikaitkan dengan peribahasa melentur bulu biarlah dari rebungnya. Dengan itu, marilah kita bersama-sama menjaga alam sekitar demi kelestarian negara sendiri. Kesimpulannya, isu alam sekitar tak akan pernah habis lagi minda masyarakat tidak berubah. Kesedaran manusia untuk mengurangkan berlakunya isu alam sekitar telah menyebabkan isu ini semakin teruk. Isu alam sekitar datangnya dari manusia dan cara menanganinya juga datang daripada manusia. Oleh itu, manusia memainkan peranan yang penting bagi
memastikan isu alam sekitar tidak terjadi di negara kita. Dengan memastikan 3M dalam kehidupan manusia dapat menghindarkan isu alam sekitar berlaku, iaitu yang pertama, memelihara dan menghargai dapat menjadikan negara kita bebas daripada isu alam sekitar. Rumusan daripada kajian ini mengenai penghayatan etika dan peradaban terhadap alam sekitar amat penting kepada insan yang bergelar manusia. Tanggungjawab kita sebagai makhluk Allah ialah salah satunya dengan memelihara alam sekitar. Alam sekitar amat penting kepada manusia untuk meneruskan hidup dalam keadaan baik dan sihat. Definisi alam sekitar dan maksud peradaban etika dihuraikan secara terperinci bagi memberi kefahaman kepada pelajar lain mengenai apa yang dikaji. Dalam laporan ini juga disertakan isu alam sekitar yang tersedia ada dalam negara kita. Selain itu, disertakan juga dengan cara untuk menangani isu alam sekitar yang menyebabkan berlakunya isu alam sekitar di Malaysia. Cadangan lain kepada isu alam sekitar ialah pertamanya dengan mengamalkan kehidupan seharian kita dengan berpadukan ciri-ciri kehidupan yang mesra alam. Contohnya seperti mengitas semula bahan-bahan yang boleh dikitas semula, menanam pokok, berkongsi kenderaan ke tempat yang sama dan lain-lain. Yang keduanya ialah meningkatkan lagi kesedaran kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan pihak Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar bagi menjalankan kempen kesedaran kepada golongan-golongan seperti pelajar-pelajar, guru-guru, sebuah keluarga dan lain-lain.